بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, limpah kurnianya, kasih sayangnya, dapat lagi sekali lagi kita bertemu dalam pengajian bacaan kitab Zadul Ma'ad. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan sambung lagi, masih lagi dalam siri-siri peristiwa kedatangan kabilah berjumpa dengan Nabi SAW, kedatangan delegasi kabilah Arab sekitar Madinah, atau di tanah Arab, atau kita kata di Timur Tengah, yang datang berjumpa dengan Nabi SAW untuk menanyakan ataupun untuk bertanya tentang Islam. Yang kedua, sama ada bertanya tentang Islam yang telah disampaikan melalui utusan Nabi SAW, ataupun menyatakan sumpah setia mereka, ketaatan ataupun allegiance dia, allegiancy mereka, iaitu mereka bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya pula, ada yang sebahagiannya memang untuk masuk Islam dan menyatakan kesetiaannya kepada Nabi SAW. Hari ini kita akan masuk satu lagi kabilah Bani, iaitu Bani Muntafiq. Ini panjang sikit nama dia. Fi qudumi wafdi Bani Muntafiqi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan delegasi Bani Al-Muntafiq menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, itu anak Imam Ahmad lah, dalam musnad ayah beliau, dia berkata, Ibrahim bin Hamzah bin Muhammad bin Hamzah bin Mus'ab Al-Zubairi menuliskan kepadaku, dia berkata, aku menuliskan hadis ini kepada anda dan aku telah menyodorkan, dan aku telah bentangkan, waqad aradtuhu wa sami'tuhu, dan aku telah mendengarnya sesuai yang aku tuliskan kepada anda. Lalu dia pun menceritakan hadis itu kepadaku, menceritakan hadis itu dariku. Dia berkata, Abdurrahman bin Al-Mughirah Al-Hizami menceritakan kepadaku, dia berkata, Abdurrahman bin Iyash As-Sama'i Al-Ansari, As-Sama'i dengan pendek As-Sama'i Al-Ansari, menceritakan kepada kami dari Dalham bin Al-Aswad bin Abdullah bin Hajib bin Amir bin Muntafiq Al-Uqaili, dari ayahnya, dari pakcik dia Laqid bin Amir. Dalham mengatakan, bapakku Al-Aswad bin Abdullah juga menceritakan kepadaku dari Asim bin Laqid bahawa Laqid bin Amir seorang utusan Rasulullah SAW, dan dia bersama rakannya yang bernama Nuhaik bin Asim bin Malik Al-Muntafiq.
Maksudnya utusan Rasulullah kepada Rasulullah, utusan kepada Rasulullah. Maksudnya apa sini? Al-Muntafiq maksudnya dia Bani Muntafiq lah. Maksudnya dia Bani Muntafiq. Laqid bin Amir ni Bani Muntafiq ni. Dia jumpa Nabi SAW. Jadi dia cerita pasal macam mana atuk dia dulu. Ni cerita cucu ni. Nampak tak dia kata Dalham bin Aswad bin Abdullah bin Hajib bin Amir bin Al-Muntafiq Al-Uqaili. Nah, maksudnya apa? Dia cerita keturunan. Kenapa Al-Imam Ibn Qayyim bawakan nama dia penuh sampai atuk ni sebab nak cerita pasal kisah ni kisah Bani Muntafiq. Jadi nak cerita lah bahawa atuk dia ni, nak cerita sanad dia ni bahawa daripada orang yang ada keturunan dengan Bani Muntafiq. Itu cerita dia. Bersama rakan dia Nuhaik bin Asim bin Malik bin Al-Muntafiq. Jadi Laqid bin Amir Al-Muntafiq ini datanglah. Ha, datang jumpa Nabi SAW. Laqid mengatakan, Laqid bin Amir tadilah, aku berangkat bersama rakanku sehingga kami tiba menjumpai Rasulullah SAW. Lalu kami menemui beliau SAW ketika beliau SAW selesai menunaikan salat subuh. Dalil bahawa tak salah jumpa orang lepas salat subuh. Lalu SAW berdiri khutbah di hadapan kaum muslimin. Maksudnya Nabi SAW berceramah, berkhutbah. Berkhutbah maksudnya berceramah lah kat sini. Jangan ingat khutbah sini khutbah Jumaat ke khutbah raya ke, tidak. Khutbah ni maksudnya ialah apa dia? Maksudnya Nabi berceramah di hadapan, menunjukkan bahawa kuliah subuh. Nabi bagi kuliah subuh. Nabi bagi kuliah subuh. Kan? Lalu Nabi pun mengatakan, ya Nabi kata, ayyuhan nas, ala inni qad khabba'tu lakum sawti mundu arba'ata ayyam. Ala la tasma'u al-yawm. Nabi kata, wahai segenap kaum manusia, sungguhnya aku telah mendiamkan suaraku kepada kalian selama 4 hari. Maksudnya 4 hari Nabi tak ceramah lah. 4 hari Nabi tak bagi kuliah. Hmm. Dalil bahawa apa? Bahawa Nabi SAW ni bukanlah bagi kuliah setiap hari. Nabi SAW tak bagi kuliah tiap-tiap hari. Kan? Kenapa Nabi tak bagi kuliah setiap hari? Ini berdasarkan hadis yang disebut dalam Sahih Bukhari. Bila sebagian sahabat kata, ya Rasulullah, tambahkanlah hari yang di mana Nabi SAW bagi kuliah. Sebab Nabi kana yatakhawwaluna bil mau'izah. Nabi SAW Nabi menjarak-jarak, menggilir-gilirkan. Maksudnya Nabi ada waktu yang Nabi tak bagi kuliah. So apa karahat sa'amata alaina. Sebab Nabi SAW takut kami ni rasa bosan tiap-tiap hari kuliah. Maksudnya untuk orang awam tu buat macam tu lah. Bukan tiap-tiap hari. Baik ya. Dan kita ada gilir, ada hari waktu rehat, ada hari waktu ni. Bergantunglah kepada keadaan kita. Tapi ada pun untuk anak-anak ni, itu waktu dia belajar masa kecil. Jadi mestilah kita terima hari belajar, 2 hari rehat contohnya. Kata Syekh Sa'idi dulu, masa kami dahulu, dia kata kami dulu 3 hari belajar, 1 hari rehat, 2 hari belajar, 1 hari rehat. 3-1, 2-1, macam tu. Bagus juga, tapi cuma tak dapat cuti panjang lah hujung minggu kan, nak balik kampung apa semua susah. Kata Syekh Sa'idi macam tu, kami dulu belajar macam tu. Dia kata, wahai segenap kaum manusia, aku telah mendiamkan suaraku kepada kalian selama 4 hari. Maka sekarang kalian dengarkannya. Ketahuilah. Ala, fahal min amri, fahal min imri'in ba'athahu qawmuh. Maka Nabi kata, sekarang dengarkanlah, ketahuilah. Adakah seorang kalian telah diutus oleh kaumnya? Okey. Mereka berkata kepadanya, beritahukanlah kepada kami apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapkanlah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ketahuilah
Kemudian seseorang yang terusik dengan bisikan dirinya. Kita kena baca bahasa Arab. Ala thamma rajulun la'allahu yulhihi hadithu nafsi. Dan ketahuilah seseorang yang di yulhihi, yang di yulhihi maksudnya apa? Yang dilalaikan oleh bisikan dirinya. Kat sini kata terusik ni bukan terusik tuan-tuan Yang lebih tepat ialah dan ketahuilah sesungguhnya boleh saja seseorang itu diganggu yulhi maksudnya yang dilalaikan oleh bisikan hatinya. Okey. Ala thamma, ketahuilah sungguh di sana ada seorang lelaki la'allahu yulhihi hadithu nafsihi, iaitu ucapan perkataan jiwa dia tu, nafsu dia tu telah melalaikannya. Au hadithu sahibihi, ataupun kawan-kawan dia, teman-teman dia bagikan bisikan-bisikan yang tak elok. Au yulhihi dhalun, ataupun dilalaikan, dirosakkan, disesatkan oleh seorang yang sesat. Ataupun kesesatan, dhalun, orang yang sesat. Bukan kesesatan dhalun maksudnya orang yang sesat bisikkan. Maksud kita ni boleh disesatkan. Yang cantik hadis ni. Maksudnya hadis ni kita boleh disesatkan oleh jiwa kita sendiri, iaitu nafsu kita. Yang kedua, kita boleh disesatkan oleh uh, kawan kita, sahibi, teman dia tadi. Atau kita juga boleh disesatkan oleh orang yang sesat, macam orang luar, penceramah ke, ustaz ke, apa ke. Jadi yang ni barakallahu fik, dalil bahawa apa dia? Bahawa kita ni boleh disesatkan. Ini ejen-ejen penyesat kita. Nampak tak? Ala inni mas'ulun. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang bertanggungjawab. Aku adalah penanggungjawab. Ala ini mas'ul. Maksudnya aku bertanggungjawab untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah wahyukan kepadaku. Lepas tu Nabi sambung, hal ballagtu, adakah aku dah sampaikan? Apakah telah aku sampaikan? Ala isma'u ta'ishu. Ala ijlisu. Katakanlah isma'u ta'ishu. Duduklah. Isma'u, dengarlah. Maka kalian akan hidup. Apa maksud dia ni? Duduk, dengarlah maka kalian akan hidup. Maksudnya, dengarlah maka kalian akan hidup dengan majlis-majlis ilmu. Jiwa kalian akan hidup dengan majlis-majlis ilmu. Ala isma'u ta'ishu. Kamu semua akan hidup dengan kehidupan yang sebenar, dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Ala ijlisu, duduklah. Duduklah kalian. Maksudnya Nabi nak orang dengar kuliah dia. Kat sini Nabi cantik. Nabi kata apa? Kita ni boleh disesatkan oleh jiwa kita. Kita boleh disesatkan oleh kawan. Kita boleh disesatkan oleh orang ramai. Dan aku bertanggungjawab nak bagi kamu bimbingan. Penanggungjawab. Macam tadi kan? Aku bertanggungjawab untuk bagi kamu bimbingan. Oleh itu duduklah, dengarlah. Kalau kamu dengar, kamu akan hidup dengan kehidupan yang sebenar dekat dunia ni. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang ada kebahagiaan. Duduklah, kata Nabi SAW. Duduklah. Dengarlah dan duduklah. Maksud Nabi nak ajak orang datang kuliah. Maksud Nabi sungguh-sungguh nak ajak orang datang kuliah. Dengan kuliah tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka semua orang pun duduk. Lalu aku dan rakanku berdiri sehingga ketika perhatian dan pandangan beliau tertuju kepada kami. Maksudnya semua dah duduk, tapi dia masih lagi berdiri kat ujung lah. Biasalah kan kadang-kadang orang macam tu. Dia berdiri kat ujung. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah engkau tahu ilmu gaib? Ini ialah ucapan orang baru masuk Islam kan. Dia kata, ya Rasulullah, ma'indaka min ilmu gaib? Apakah yang kamu ada daripada ilmu gaib? Fadhahika Fadhahika
Maka Nabi pun ketawa. Kat sini nampak tak? Terjemahan dia tak habis ni. Fadhahika. Nabi ketawa. Nampak tak? Nabi tak marah pun. Nabi ketawa. Nabi kata, La'amrullah, demi Allah. Alima anni abtaghi saqtah. Qala, dhanna rabbuka bimafatihi khamsi minal ghaib. Beliau bersabda, Allah telah menyembunyikan semua 5 kunci perkara gaib yang tidak ada seorang pun mengetahuinya kecuali Allah. Beliau mula isyaratkan dengan tangan, dia buat tangan macam ni. Okay. Aku berkata, apakah 5 perkara tersebut ya Rasulullah? Nabi menjawab, pertama, ilmu tentang kematian. Ilmu al-maid. Taklah ni teman. Bukan ilmu tentang kematian ni. Ada ilmu al-maniyah. Ilmu tentang kejadian air mani. Betul kan buku ni? Salah ni terjemahan ni. Okey. Kurang tepat ni. Ilmu al-maniyah. Kat sini salah ni. Bukan ilmu tentang kematian. Ilmu tentang kejadian manusia. Ilmu tentang kejadian manusia. Ilmu al-maniyah. Ya, ya. Betul. Ilmu maniyah. Betul. Sorry. Betul. Ilmu maniyah itu ilmu harapan. Maksudnya, ilmu maniyah itu betul. Ilmu kematian. Sahih. Okey. Pertama, ilmu tentang kematian. Allah telah mengetahui kapan kalian, salah seorang kalian akan, di antara kalian sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui kapan kematian, bila kematian kalian, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Jadi ini ilmu pertama. Jadi kita boleh kata di sini, ilmu berkenaan dengan bila kita mati. Wala tadri nafsum madza taksibu wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dekat mana dia meninggal dia tak tahu. Yang kedua, ilmu tentang mani yang berada dalam rahim. Allah telah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Yang ini kedua, ilmu kenaan rahim. Ada orang mungkin beralasan, dia kata, Ustaz, saya tahu apa dalam rahim, kita nampak proses kejadian air mani bersama dengan ovum, bahkan ada pula permanian beradas pula. Dia sendiri yang tujukan air mani itu, iaitu sperma tu dengan telur perempuan tu. Bahkan nampak proses pembesaran dia dengan scan. Kita kata, ya, kamu nampak. Tapi kamu tak tahu hakikat kejadian ni sebenar macam mana. Ustaz, saya nampak Ustaz, saya nampak sel bergerak 2 jadi 4, 4 jadi banyak. Kata, ya betul. Sahih. Tapi kamu tahu tak, akan keluar tu lelaki ke perempuan? Kamu tahu ke yang keluar tu sihat ke tak sihat? Kamu tahu ke yang keluar tu kulit dia warna apa? Kamu tahu ke nanti dia ada autism ke tak ada autism? Kamu tahu ke dia akan sihat atau tak sihat? Kamu tahu ke dia akan sempurna atau tak sempurna? Kamu tahu ke dia akan lahir selamat atau tak selamat? Kamu tahu ke dia akan keluar lelaki ataupun perempuan? Tak tahu. Mereka dah keluar nampak kemaluan bayi tersebut, barulah kita boleh kata, oh dia anak lelaki, oh dia anak perempuan. Itu maksudnya.
Bukannya maksudnya dia kata, oh kita tahu Ustaz, mana kita dah mengatasi ilmu Allah. Tak, bukan seperti itu. Yang ketiga, ilmu tentang segala sesuatu yang akan berlaku esok. Ilmu tentang masa depan. Wala tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak ada satu jiwa pun tahu di manakah dia akan melakukan esok. Tiga, Allah telah mengetahui apa yang engkau peroleh sedangkan engkau tidak mengetahuinya. Yang keempat, ilmu tentang tentang turunnya hujan yang akan mengangkat kalian yang tentang berada di kesusahan dan kesedihan. Masih hari hujan. Hujan hanya Allah Ta'ala tentukan. Kita hanya boleh tahu setelah ramalan cuaca keluar. Tapi kita tahu hakikat sebenarnya melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Lalu Allah akan tertawa. Sungguh Allah telah mengetahui bahawa hujan bagi kalian telah dekat. Itu kan. Dia kata, yadhaku. Kata, wa ilmun yawmal ghaithi yushrifu alaikum azilin mushfiqin. Maksudnya dia akan datang kepada kamu dalam keadaan kamu semua azilin, merendah diri, mushfiqin, takut, mengharapkan benda tersebut. Kesusahan dan kesedihan. Nah, fayadhallu yadhaku. Maka dia ketawa. Allah Ta'ala ketawa. Qad alima anna ghawthakum ilayya qarib. Sungguhnya Allah telah mengetahui bahawa bantuan hujan kalian telah dekat. Laqit berkata, tidaklah kami meniadakan. Nah, dia kata, lan na'dam min rabbin yadhaku khairan ya Rasulullah. Allahu Akbar. Nampak tak? Tidaklah kami meniadakan. Maksudnya, kami takkan. Okey, baca ayat betul. Tidaklah kami meniadakan. Nak baca ni kadang-kadang tak faham. Lan na'dam. Maksudnya, kami tidak akan kehilangan kebaikan daripada kebaikan selagi daripada Tuhan yang ketawa. Maksudnya apa? Kami ni tidak akan hilang kebaikan selagi mana kami tak akan kehilangan daripada mendapat kebaikan daripada Tuhan yang ketawa. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia Maha Penyayang, Maha Redha pada hamba-Nya. Ketawanya Allah Taala itu, pertama kita beriman bahawa Allah Taala ketawa secara hakiki yang sesuai dengan keagungannya, tak sama dengan kita. Yang kedua, ketawanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah ini dalil bahawa Allah Ta'ala itu redha pada hamba tersebut. Jadi bila Allah Ta'ala itu redha pada hambanya, maka adakah kita akan kehilangan daripada kebaikan? Macam kalau kita buat baik, Allah Ta'ala akan redha. Macam sahabat Nabi yang bagi makan pada tetamunya, dan keadaan dia pun tak cukup makan. Kan? Kisah tu yang kita semua biasa dengar. Dia ada tetamu, Rasulullah SAW terima satu tetamu. Tapi Rasulullah sendiri tak mampu nak menyambut tetamu tersebut. Maka Nabi kata, tak siapa yang boleh ambil ni sebagai tetamu. Maka Nabi SAW pun ambil, maka sahabat Nabi tu pun ambil lah dia sebagai tetamu. Dan keadaan rumah dia pun tak cukup makan. Lalu dia pun, dia suruh anak-anak dia tidur. Isteri dia buatkan makanan tadi, dan dia sengaja masak tu dengan keadaan lama supaya anak tu tidur. Bila sampai makanan tadi, dia tutup lampu. Dia suruh sahabat tu makan. Kenapa dia tutup lampu? Sebab dia tak nak nampak. Supaya orang tu tak nampak dia tak makan. Sebab makanan tak cukup. Itu je yang ada. Kan? Akhirnya sampailah tetamu tu kenyang, Alhamdulillah. Dia pun beredar. Esok tu Allah Ta'ala kata, siapa sahabat tadi, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketawa melihat apa yang kamu berdua telah lakukan. Jadi masuk ketawa tu Allah Ta'ala redha. Jadi kita tanya balik soalan, apakah Allah Ta'ala bila redha pada hambanya, dia akan tinggalkan hambanya? Sebab itulah kita ni bila kita baca kisah ni, kita kena tanam satu benda. Kita ni dah taat perintah Allah Ta'ala. Bangun qiyam, baca doa apa semua, berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan kadang kita takut dan harap. Mesti ada takut dan harap. Dan kita kena harap bahawa lan na'dam min rabb. Lan na'damu khairan min rabbin yadhaq. Lan na'damu khairan. Lan na'dama min rabbin yadhaku khairan. Lan na'dama min rabbin yadhaku khairan ya Rasulullah. Lan na'dama min rabbin yadhaku khairan ya Allah.
lan na'lama min rabbin yadhaku khairan ya Rasulullah. Kami takkan kehilangan kebaikan daripada Tuhan yang ketawa, wahai Rasulullah. Dan Nabi sambung lagi, dan ilmu berkenaan dengan kebangkitan. Dan cukup 5. Pertama ilmu kematian, yang kedua ilmu kejadian manusia, yang ketiga ilmu apa tadi? Apa yang kamu lakukan esok, yang keempat hujan, yang kelima hari kiamat. Bila hari kiamat? Yang ni takkan dapat Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami segala yang engkau ajarkan kepada kaum manusia. Hanya kamu ajar kepada orang lain. Kerana sesungguhnya kami ini bahagian yang mana mereka tidak seorang pun membenarkan sebahagian pembenaran kami dari Bani Mizhaj, yang mengayomi kami dan Khath'am, yang menolong kami, dan juga kerabat kami yang kami berada dalamnya. Apa punya terjemahan ni lah, ya Allah. InsyaAllah. Dia kata lan na'lam min rabbin khairan yahal. Dia kata wa'allim, dia kata wa ilmu ya'sa'. Qulna ya Rasulullah allimna mimma tu'alliman nas. Wa ta'lam, ya Rasulullah, ajarkan kami apa yang kau telah mengajar manusia dan apa yang kamu ketahui, ya Rasulullah. Maksudnya ajarkan ilmu kamu, ya Rasulullah, dan juga ilmu yang kamu telah ajar kepada orang lain. Fa inna min qalbilin la yusaddiquna tasdiqana ahadan. So kami datang daripada kaum yang tidak membenarkan apa yang kami benarkan, seorang pun. Maksudnya apa? Kami datang dari satu kaum yang diorang tak percaya kat kami. Mereka ni tak beriman macam kami. La yusaddiquna tasdiqana. Daripada Bani Mizhaj atau Mudhaj, allati tarbu alaina. Yang mereka ni duduk bersama kami, tarbu alaina, yang menguasai kami, yang kontrol kami, yang mengayomi kami, yang kontrol kami. Okay? Tarbu alaina. Wa Khath'am allati tawalaina, wa ashiratuna allati nahnu minha. Dan juga tuwalina, dan juga Bani Khath'am, yang dia ni wali kepada kami, wala. Dalam dulu yang menolong kami, dia sebenarnya bukan menolong kami, yang berwala kepada kami. Apa maksud wala ni? Ini dalam kabilah Arab dulu, kita kena ingat kabilah ni kabilah banyak kabilah. Betul tak? Jadi macam mana dia nak jadi kuat? Kabilah-kabilah kecil ni, mereka berwala. Wala ni maksudnya apa? Aku berwala pada engkau. Maksudnya kita ni joint venture. Kita ni buat satu pakatan kesetiaan. Macam kita lah orang negara-negara Asia Tenggara kan. Kita kata kesepakatan Asia Tenggara, adik-beradik Asia Tenggara, macam tu lah. Kita buat ASEAN kan. Kita buat untuk adik-beradik, macam kita jaga satu sama lain. Itu panggil wala. Nabi SAW kata wala ni tak ada lagi dah. Lepas Islam tak ada wala dah. Sebab apa? Kerana kita semua wala. Orang Islam berwala antara satu sama lain. Kerana orang Islam dia berwala. Ini istilah wala Islam pula. Kita Islam berwala antara satu sama lain dengan maksud kita semua sumpah setia taat pada pada umat Islam. Tak kisah dia kabilah apa pun, maka kita ni kita cinta kabilah tersebut dan kita menghormatinya. Nampak tak tuan-tuan? Maksudnya apa? Dia kena faham maksud wala kat situ. Jadi macam ni dia kata, ya Rasul, ajarkanlah kami ilmu supaya kami ni kuat iman kami. Sebab orang kat kampung kami ni dia tak percaya kat kami. Yang kedua, kaum yang walak dengan kami itu pun tak ikut kami. Tak ikut Islam lagi. Bani Khath'am. Tapi akhirnya nanti dia akan masuk Islam juga. Dan juga mereka itu kaum kerabat kami yang berada dalamnya. Maka Nabi berkata, talbathuna ma labithtum. Thumma yutawaffa nabiyyukum. Thumma talbathuna ma labithtum. Thumma tub'athu as-sa'ihah.
Nabi kata, Nabi pun sampaikanlah. Sebenarnya kalian akan hidup. Selama kalian akan hidup. Kat sini kata kalian akan menetap. Maksudnya kalian akan duduk kat sini. Kat dunia ni lah maksudnya. Kemudian Nabi anda akan dikewafatkan. Maksudnya kamu akan hidup kat dunia. Selama mana yang kamu akan hidup. Kamu akan tinggal kat dunia ni. Kemudian Nabi kamu akan wafat. Maksudnya Rasulullah SAW ni akan wafat. Apa maksud, apa Nabi nak beritahu? Nabi kata, selagi kamu hidup ni, ambillah ilmu dari Nabi kamu. Sebab Nabi kamu ni akan wafat. Itu maksudnya. Dan kamu akan hidup. Kamu akan, maksudnya kita kata, korang ni akan hidup. Kamu akan teruskan kehidupan. Tapi Nabi akan wafat. Maksudnya apa? Maksudnya kamu nak duduklah kat dunia ni. Kita kata kat anak murid, nak main-main lah. Tapi nanti cikgu akan pergi. Maksudnya apa? Maksudnya, rugi kalau kamu tak ambil ilmu daripada aku. Kemudian kalian akan hidup. Kemudian kamu, generasi seterusnya akan hidup juga. Kamu akan hidup. Umur kamu akan diteruskan. Kemudian dia akan berlakunya sa'ihah, lengkingan suara. Yang ni sa'ihah, jeritan suara yang kuat. Demi sembahan, demi Allah, tidaklah suara itu menyisakan sesuatu di muka bumi melainkan dia akan mati. Maksudnya ini bunyi apa ni? Tiupan sangkakala, tuan-tuan. Tiupan sangkakala. Dan para malaikat yang bersama dengan Rabbmu semua mati. Dan Rabbmu akan mengelilingi bumi dan semua negeri dikosongkannya. Dan Rabbmu mengirim awan hujan turun dari sisi arsh. Demi sembahanmu, tidak sesuatu pun yang berada di atas bumi, seorang yang mati terbunuh dan mayat dikuburkan, kecuali Allah akan membelahnya hingga mendudukkannya dari bahagian kepalanya hingga diduduk tegak. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ada apakah dengan perkara dan perihal kalian, di mana dahulu dia mengatakan, wahai Rabbku, kemarin dan dulu, hari ini atas janjinya untuk dihidupkan, dia menyangka baru saja berpisah dengan keluarganya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi beritahu bahawa ilmu yang paling penting kamu kena tahu ialah kamu nanti, kita semua ni akan menghadapi hari kiamat. Itu maksudnya. Itu maksud Nabi SAW. Kita semua akan menghadapi hari kiamat. Nanti akan berlaku satu jeritan, satu suara yang kuat. Semua akan mati. Malaikat-malaikat, ada sebagian malaikat pun akan mati. Dan kemudian apa dia? Tidak ada satu jiwa yang terbunuh. Mereka akan dibangkitkan, ditegakkan di akhirat. Maksudnya pada mahsyar. Di bumi itu ialah bumi mahsyar. Bukan bumi ni. Bukan bumi kita ni. Lalu Rabb berfirman, apakah dengan perkara dan perihal kalian di mana dahulu kalian mengatakan, wahai Rabbku, kemarin hari ini atas janjinya untuk dihidupkan, dia menyangka baru saja. Bukankah dia kata, apakah kalian dengan perkara dan perihal kalian di mana dahulu dia mengatakan, ini apa terjemahan macam ni? Wala amru ilahak, maka demi Tuhanmu, ma tada'u ala zahriha min masra'i qatilin, tidak ada satu pun di atas muka bumi masa tu yang sama ada dia mati. Wala madfani mayyitin, dan tidak ada tempat pengebumian mayat. Illa syaqqatil qabra, melainkan kubur itu akan terbelah anhu. Hatta takhlufahu min indi ra'sihi, sehinggalah dia akan dibangkitkan daripada kepalanya. Fayastawi jalisan, maka dia akan duduk. Fayaqulu rabbuk mahyam. Lima kana fihi yaqul ya Rabb ams al-yawm la'ahdihi bil hayah yahsabuhu hadithan bi ahlihi. Okey. Nah, maka dia kata, soalan dia kata macam ni. Bila dibangkitkan dia kata, semalam, baru je semalam kami mati, hari ini telah dibangkitkan. Benar sekali janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya macam itulah. Maksudnya betapa cepatnya antara dia dimatikan dan dibangkitkan tu. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW beritahu mereka tentang hari akhirat. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah,
Bagaimanakah Allah dapat menyatukan kami setelah angin mengoyak-ngoyak kami, juga kerusuhan dan haiwan buas? Maksudnya macam mana Allah Ta'ala boleh hidupkan balik, kumpulkan balik jasad kita, sedangkan masa kami mati nanti, ialah badan kita dah rosak. Hmm. Ya. Ya Rasulullah, fa kaifa yajma'una ba'da ma tamazzuquna riyahu wal bila was siba. Maksudnya akan dihancurkan, mayat kita akan hancur. Macam mana boleh kumpulkan balik? Aku tanah tersebut tidak akan hidup selamanya. Kemudian Allah Ta'ala mengirim kepada tanah tersebut awan hujan. Dan tidaklah anda berdiam dalam beberapa hari kecuali anda berada di atas tanah yang bagaikan kolam air. Demi sembahanmu, Allah lebih berkuasa untuk menyatukan kalian daripada menyatukan tanaman-tanaman bumi hingga keluar dari dalam kubur dan dari tempat kalian dimatikan. Kemudian kalian akan melihatnya dan dia akan melihat kalian. Maksudnya tak susah. Allah Ta'ala akan hidupkan balik. Macam mana Allah Ta'ala boleh hidupkan benih-benih yang mati? Lakit berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa sementara kami memenuhi bumi sedangkan Allah adalah zat yang satu, melihat kepada kami dan melihat kepadanya? Maksudnya macam mana Allah Ta'ala melihat kami sedangkan kita ni ramai satu dunia? Allah bagi dia bersabda, aku akan menghamparkan kepada kalian semisal dengan ini dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Matahari dan bulan adalah tanda yang kecil daripadanya. Kalian akan dapat melihat keduanya dan keduanya melihat kepada kalian dalam keadaan waktu yang bersamaan. Nampak? Maksudnya Nabi bagi kiasan. Dia kata macam ni nampak Allah Ta'ala. So, kita ramai masa tu. Nabi samakan macam matahari. Matahari dengan bulan ni antara planet yang paling kecil sekali. Tuan-tuan. Matahari ni bandingkan bintang-bintang Sirius, bintang-bintang yang lain lagi besar. Tapi matahari ni, bila kita ramai-ramai duduk kat bumi ni, boleh nampak tak matahari? Nampak. Dan matahari tu memancar kat kita? Pancar. Ramai tak? Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah matahari boleh, kita semua boleh nampak, maka macam tu juga Allah Ta'ala lebih layak. Lepas tu kita ni dalam bila kita berbahas tentang sifat Allah Ta'ala, qiyas yang kita pakaikan ialah qiyas apa? Qiyasul aula. Qiyas al-aula. Maksudnya kalau kita boleh nampak bulan, maka Allah Ta'ala lebih layak kita boleh nampak. Kalau cahaya matahari itu boleh meliputi semua di muka bumi ni, maka pandangan Allah Ta'ala boleh meliputi semua manusia, lebih-lebih lagi lah. Itu maksudnya. Jadi kalian dapat melihat keduanya dan keduanya melihat kepadanya dalam waktu yang sama. Dan kalian tidak sampai berdesakan ketika melihat keduanya. Yang ini berkenaan dengan hari akhirat dapat melihat wajah Allah. Lepas kita ahli sunnah beriman dengan bahawa kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi sembahanmu, sungguhnya dia lebih berkuasa untuk melihat kalian. Dan kalian melihatnya daripada melihat cahaya keduanya. Dan keduanya melihat kalian. Dan kalian sama sekali tidak berdesakan, tidak berebut-rebut untuk melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah Rabb kami akan lakukan jika berjumpa dengannya? Beliau bersabda, tu'raduna alaihi badiyatan lahu safhatukum la yakhfa alaihi minkum khafiyah. فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينصح بها قبلكم فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتنضحه أو قال فتخطمه بمثل الحمم الأسود ألا ثم ينصرف نبيكم ويفترق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من نار يطأ أحدكم الجمرة يقول ربك عز وجل أو أنه ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة عليها قد رأيتها فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قده يطهره من الطوف والبول والأذى وتخنس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. Panjang hadis ini. Akan disodorkan lembaran-lembaran kalian pada seketika. Tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan dari kalian yang tersembunyi daripadanya. Maksudnya tak ada benda tersembunyi. Amal kita semua akan dibentangkan di akhirat kelak. Lalu Rabbmu akan mengambil dengan tangannya, tangan Allah Ta'ala, sesuai dengan keagungan tak sama dengan makhluknya, satu cedukan air.
Lalu dia membacikkannya kepada kalian. Demi sumbahanmu, tidak meleset setitis pun juga dari salah seorang dari kalian. Adapun orang Muslim, maka wajahnya bagai cahaya yang putih. Sementara orang kafir akan terkena pecikannya, atau Nabi SAW bersabda akan membekasi semisalnya dengan arang hitam. Ketahuilah lalu Allah kalian berbalik. Lalu Nabi kalian berbalik. Dan orang soleh mengikuti jejak langkah beliau SAW. Dan meniti, bukan berbalik, maka berpaling untuk pergi tempat lain. Akan berbalik. Tawalla ni bukan berbalik. Maksudnya dia pusing, maksudnya menghadap tempat lain. Maksudnya nak pergi jembatan pula, jembatan dari api neraka, iaitu sirat, tetian sirat. Seorang dari kalian akan menginjak bara api, lalu berkata aduh, lalu Rabb akan mengatakan demikianlah, itu rasalah. Ketahuilah bahawa kalian akan menjangkau telaga Nabi kalian. Maksudnya kalian akan dapat menjumpai telaga kalian Nabi dalam keadaan seperti paling dahaganya orang kehausan yang pernah aku saksikan. Demi sembahanmu, tidaklah seorang di antara kalian menyalurkan tangannya kecuali dia akan menjangkau timba yang akan membersihkannya dari kotoran dan kencing serta kotoran manusia. Matahari dan bulan disembunyikan dan kalian tidak akan dapat melihat satu pun daripada keduanya. Dia berkata, maksudnya akan nampak kejadian di hari akhirat lah. Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami melihat? Rasulullah seperti penglihatan anda saat ini dan hari ini, sebelum matahari terbit pada hari matahari menyinari bumi dan mengarah gunung. Maksudnya kita akan nampak jelas. Dia berkata, aku punya wahai Rasulullah, bayangkanlah kami diberi balasan atas amalan keburukan dan kebaikan kami. Beliau SAW bersabda, kalian dibalas dengan 10 kebaikan yang semisalnya dan kejahatan dibalas dengan semisalnya, kecuali jika mendapat pengampunan. Dia berkata, aku punya wahai Rasulullah, apakah syurga dan neraka itu? Nabi SAW bersabda, demi sembahanmu, sungguhnya api neraka punya 7 pintu. Tidaklah jarak antara kedua neraka melainkan sebagaimana perjalanan seorang penunggang melintasi antara keduanya sejauh 70 tahun perjalanan. Sesungguhnya syurga mempunyai 8 pintu. Tidaklah jarak antara dua pintu melainkan seorang pengendara akan melintasi selama 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Punya luas syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya luas syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan lihat di syurga? Beliau SAW menjawab, sungai-sungai dari madu yang murni, sungai-sungai dari khamar yang tidak akan mendatangkan pusing, iaitu pening, mabuk dan penyesalan, sungai-sungai dari susu yang tidak akan berubah rasanya, dan air yang tidak masin, buah-buahan. Demi sembahanmu, tidaklah kalian mengetahuinya, dan yang terbaik yang semisalnya, dia akan bersama isteri-isterinya yang suci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masa kita tamat tuan-tuan, kita ada 40 minit sahaja. Jadi kita berhenti kat sini dulu. Nanti insya-Allah kita sambung lagi kisah menarik Bani Muntafiq ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.